Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya nak ceritakan kepada anda tentang satu teknologi Artificial Intelligence ataupun AI yang boleh hasilkan gambar untuk anda. Dan gambar yang dihasilkan tu bukan sebarang gambar biasa. Gambar-gambar yang anda sedang lihat sekarang ni semuanya dihasilkan oleh AI. Dan anda boleh hasilkan gambar seperti ini dengan hanya memberikan arahan bertulis kepada program AI tersebut. Satu benda yang saya nak tekankan dekat sini adalah gambar-gambar ni bukan gambar yang dicari dalam internet. Ini bukan gambar yang ditiru di tempat lain. Kesemua gambar-gambar ni dihasilkan secara unik oleh AI. Saya perkenalkan kepada anda satu perkembangan terbaru dalam dunia AI yang dipanggil text to image. Maksudnya, tulisan kepada gambar. Kalau saya ceritakan sedikit sejarah dia kepada anda kan, dalam tahun 2015 lebih kurang macam tu, salah satu perkembangan dalam dunia AI ni adalah keupayaan dia untuk nak mengenal pasti objek dalam gambar tu. Contohnya pada waktu tu kalau saya bagi satu gambar yang ada kucing dengan bola contohnya, dia boleh tahu, oh itu adalah kucing, itu adalah bola. Dia boleh tahu. Jadi sebelum ni, machine learning ataupun ML tu dia sudah berkeupayaan untuk nak mengenal pasti objek dalam gambar ataupun video. Malah kan, saya pernah buat satu episod sebelum ni di mana saya hasilkan satu program yang boleh bagi tahu dekat saya sama ada individu dalam gambar ataupun video tu pakai face mask ataupun tidak. Jadi secara umumnya kan apa yang berlaku pada waktu tu adalah saya kena ajar algoritma tu apakah dia itu face mask dan bagaimana bentuk muka orang tu. Jadi lepas dia dah belajar semua tu, bila saya bagi dekat dia satu video ataupun gambar dan dalam tu ada orang, maka dia boleh bagi tahu kat saya orang tu pakai face mask ataupun tidak. Tu kira video tu menarik lah, anda boleh tengok video tu juga. Okey. Jadi, mula-mula dia boleh mengenal pasti objek. Itu awal-awal tu kan. Lepas tu, keupayaan AI ni dia berkembang lagi. Di mana dia dah boleh menceritakan apa yang sedang berlaku dalam gambar tu. Ataupun gambar tu tentang apa. Okay, contohnya kan, kalau sebelum ni, algoritma tu akan hanya boleh kenal pasti individu yang tak pakai face mask dalam gambar ni. Contohnya macam tu. Tapi sekarang ni kan, AI tu dia dah boleh berupaya untuk nak bagi tahu dekat kita yang ini adalah satu gambar beberapa individu yang pakai face mask yang sedang bermesyuarat dalam pejabat. Oh, kira dahsyat tau. Sebab dia dah boleh faham tau gambar tu tentang apa. Itu yang pertengahan dulu kan. Yang tadi yang pertama dia kenal objek. Lepas tu yang kedua dia dah bagi tahu kita gambar tu tentang apa. Lepas tu, sekarang ni lagi dahsyat. Sekarang ni kan, anda pula boleh bagi tahu dekat AI tu tentang satu-satu perkara. Dan AI tu boleh hasilkan gambar berdasarkan apa yang anda bagi tahu dekat dia. Contohnya kan, ini adalah satu gambar yang dihasilkan oleh AI apabila saya bagi tahu dekat dia untuk hasilkan satu gambar tentang selfie terakhir seekor kucing atas muka bumi ni. Pelik tau. Kalau saya nak cerita benda macam tu kepada pelukis lah contohnya, dia kena fikir macam mana nak buat selfie terakhir seekor kucing atas muka bumi ni. Tapi bila saya cerita dekat AI, dia boleh faham apa yang saya nak, dia boleh hasilkan gambar tu. Dahsyat kan? Lepas tu saya cuba lagi. Ini pula adalah gambar arnab terakhir dekat atas bulan. Dahsyat kan? Nampak tak? Lagi sekali saya kena tekankan tau, gambar-gambar tadi tu bukanlah gambar yang pernah dibuat sebelum ni. Memang tak ada, anda tak boleh nak Google gambar tu. AI yang buat gambar tu berdasarkan apa yang dia tahu. Jadi kesemua gambar yang dihasilkan tu adalah unik. Jadi dalam episod kali ini, saya akan ceritakan kepada anda beberapa AI image generator yang popular pada tahun 2022 ni. Dan saya akan tunjuk kepada anda contoh penggunaan salah satu platform tersebut. Pada tahun 2021, ada satu syarikat AI terkemuka yang dikenali sebagai OpenAI telah memperkenalkan DALL-E. Ataupun DALL-E lah, saya rasa betul dia, saya sebut dia kan. DALL-E itu adalah nama yang dihasilkan berdasarkan nama seorang pelukis terkenal bernama Salvador Dali dan juga karakter Wall-E. Wall-E itu kan yang dalam filem Pixar dulu kan, itu nama dia. Jadi dapatlah nama DALL-E tu. Mereka bagi tahu bahawa DALL-E ni berkeupayaan untuk menghasilkan gambar berdasarkan input teks yang diberikan dalam bahasa manusia biasa. Kemudian mereka perkenalkan pula DALL-E version 2 yang lagi elok kan. Jadi kalau nak gunakan DALL-E tu macam mana tau? Contohnya macam ni. Saya boleh suruh dia hasilkan satu gambar buah oren berwarna ungu dekat atas meja. Bila saya kata macam tu, maka dia akan hasilkan gambar tersebut. Tapi buat masa ni dia hanya faham bahasa Inggeris saja. Jadi saya kena tuliskan ayat tu dalam bahasa Inggeris. Purple orange on a table. Maka dia akan hasilkan gambar ni. Dahsyat kan? Tapi masalahnya adalah
DALL-E ni dia belum lagi boleh diakses oleh orang ramai. Anda kena join dia punya senarai menunggu ataupun yang kita panggil waiting list tu lah kalau anda berminat untuk nak cuba DALL-E ni. Tapi anda jangan risau. Ada beberapa lagi alternatif kepada DALL-E ni yang anda boleh cuba. Antara yang paling popular sekarang ni adalah Midjourney. Tapi sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan Midjourney ni. Okey, mari saya cerita benda lain dulu nah. Okey, selepas Midjourney itu, antara benda lain yang popular tu adalah Night Cafe. Night Cafe ni dia merupakan satu platform yang membolehkan anda untuk nak menggunakan AI ni bagi nak menghasilkan gambar-gambar yang menarik. Contohnya lah kan, anda boleh pilih style gambar yang nak hasilkan tu. Sama ada contohnya macam lukisan cat minyak ke, ataupun oil painting ke, ataupun satu lukisan yang bertemakan game cyberpunk ke. Macam-macam anda boleh buat. Macam ni, saya hasilkan satu gambar seekor kucing berwarna ungu yang sedang mandi. Purple cat bathing. Okey, lepas tu kan, kalau anda nak bingkaikan gambar tu pun nak cetakkan gambar tu, anda boleh buat macam tu. Dia ada option untuk nak bingkaikan dan cetakkan gambar tu dan hantar gambar tu kepada anda. Saya tengok harga dia dalam $40 macam tu. Jadi lebih kurang RM180 macam tu lah. Terus hantar pergi kat rumah anda. Okey. Dan inilah dia gambar seekor kucing berwarna ungu yang sedang mandi. Bertemakan cyberpunk. Dahsyat kan? Okey, tapi dia tak semestinya akan dapat tepat lah dengan apa yang anda nak. Kadang-kadang anda kena cuba beberapa kali lah untuk nak dapatkan gambar seperti mana yang anda nak ataupun yang anda bayangkan tu. Okey, selain daripada nak reka gambar berdasarkan ayat yang diberikan, anda juga boleh upload gambar anda sendiri dan ubah gambar tu kepada style-style lukisan. Contohnya kan, macam ni, ini adalah gambar thumbnail untuk episod tentang Apipa yang saya buat sebelum ni. Dan saya suruh dia ubah gambar ni kepada lukisan yang bertemakan Vincent van Gogh. Jadi kalau anda kenal Vincent van Gogh ni, dia ada satu style yang unik yang digunakan untuk nak melukis tu. Jadi ini adalah gambar saya yang ditukarkan kepada satu lukisan yang bertemakan teknik melukis Vincent van Gogh. Memang menarik lah. Jadi anda boleh cuba sendirilah Night Cafe ni kan. Okey. Selain daripada Night Cafe itu, ada satu lagi platform yang bernama Artbreeder. Di mana melalui platform ni, anda boleh hasilkan gambar-gambar berdasarkan gambar-gambar lain dengan menggunakan AI dan machine learning. Itu salah satu dia. Lepas tu, satu platform yang saya boleh ceritakan kepada anda, satu lagi ni adalah Deep AI. Jadi Deep AI ni adalah satu API untuk teks kepada gambar. Ataupun kita panggil dia sebagai Text to Image Application Programming Interface, API tu. Okey, jadi kalau anda nak cuba Deep AI tu, anda boleh pergi ke website dia. Saya dah letak link ke website tu dekat video description ni, jadi anda boleh tengok dekat situ lah kan. Okey, macam ni. Ini adalah contoh macam mana saya nak minta dia hasilkan gambar seekor kucing berwarna ungu yang sedang mandi. Sama macam tadi tu kan. Jadi anda cuma kena tulis benda ni ke dalam text box dia tu dan tekan submit. Kemudian anda tunggulah sekejap untuk nak dapatkan hasil dia. Inilah dia. Hasil gambar kucing berwarna ungu yang tengah mandi. Menarik kan? Okey, jadi dalam bahagian seterusnya, saya akan tunjuk kepada anda cara-cara untuk nak menggunakan Midjourney. Apakah dia Midjourney? Secara mudahnya kan, Midjourney ni dia adalah lawan kepada DALL-E. Jadi sama macam DALL-E, sama macam Night Cafe dan sebagainya, anda boleh gunakan Midjourney ni untuk nak menghasilkan gambar berdasarkan teks yang anda berikan dekat dia. Dan apa yang saya paling suka tentang Midjourney ni adalah anda boleh gunakan Discord untuk nak menghasilkan gambar-gambar tersebut. Okey, jadi kalau anda tak tahu Discord tu apa, jadi Discord tu secara mudahnya dia adalah macam satu chat punya platform ni lah. Dia lebih kurang macam tu. Dan nanti insya-Allah saya akan buat satu episod asing lah untuk nak ceritakan kepada anda cara untuk nak menggunakan Discord ni. Okey, jadi sekarang jom saya tunjukkan dekat anda cara untuk nak menggunakan Midjourney. Okey, jadi saya dah letak laptop semua ni, mari saya adjust sikit mikrofon ni kan. Okey, jadi benda pertama yang anda kena lakukan adalah anda kena buka website Midjourney tu. Jadi cara nak buat dia adalah senang. Anda boleh Google search saja, tulis Midjourney. Dalam satu perkataan, Midjourney macam ni, tekan enter. Dan anda akan diberikan search result kan. Okey, anda tekan dekat website tu. Jadi anda akan dibawa kepada page ni. Jadi dekat page ni anda tengok dekat bawah dia tulis Midjourney kat tengah tu kan. Lepas tu bawah tu dia kata join the beta ataupun sign in with Discord. Jadi dalam contoh ni saya akan sign in with Discord. Jadi saya anggap anda dah ada akaun Discord lah. Jadi kalau anda tak ada akaun Discord lagi, maka anda kena pergi buat akaun tu semua lah. Okay, jadi apabila dah ada, maka anda akan dibawa kepada page ni. Di mana anda kena authorizekan Midjourney untuk nak menggunakan akaun Discord anda. Jadi kat bawah tu dia tulis authorize kan. Okay, tekan dekat authorize tu. Lepas tu tunggu saat, login semua selesai.
Jadi dia bawa lah anda masuk dalam page Midjourney. Jadi ini adalah gambar-gambar yang saya dah buat tau. Ini apa yang saya dah reka. Jadi kalau anda baru masuk dalam Midjourney ni mungkin kosong lah. Okay, jadi kat bawah sekali tu, dekat gambar akaun anda tu, macam saya ni dia tulis pendakwah teknologi kan. Anda nampak macam dia ada macam butang bintik-bintik, titik-titik tu kan. Anda tekan dekat situ. Lepas tu dia tulis go to Discord. Anda tekan dekat go to Discord tu. Jadi sekarang anda akan dibawa ke Discord channel Midjourney ni. Okay, mari saya cerita secara umum ni kan. Kalau anda ni adalah orang yang baru pertama kali tengok Discord ke apa kan, nampak macam berterabur macam-macam, jangan risau. Relax saja, jangan risau. Nak guna Midjourney ni sangat senang. Saya akan tunjuk anda cara yang paling mudah nak gunakan dia. Okay, so cerita dia macam ni lah. Anda kena bagi arahan kepada bot ataupun komputer yang ada dekat Discord channel ni. Jadi anda kena bagi tahu dekat dia dengan ada dia punya sintaks arahan tu bila anda nak menghasilkan gambar. Okay, jadi macam mana nak kena buat? Kalau anda tengok kat belah kiri ni, dia ada macam-macam dekat sini. Dia ada info, support dan sebagainya. Lepas tu dia ada dekat bawah tu dia tulis newcomer room. Nampak dia tulis newbie 3, newbie 33 dan sebagainya kan. Jadi mungkin benda ni berubah-ubah. Tapi anda cuma kena cari dia tulis newcomer room tu. Lepas tu dia tulis newbie. Okay, anda tekan dekat situ. Contohnya saya tekan dekat newbie 3 ni. Okay, jadi bila saya tekan dekat sini, dia akan bawa saya masuk ke dalam, orang kata apa, dalam channel tu lah, tempat duk sembang tu. Okay, jadi anda akan nampak macam gambar-gambar yang dihasilkan ni tau. Okay, kenapa anda nampak gambar-gambar banyak ni? Sebab semua orang yang nak try menggunakan Midjourney ni, dia akan masuk dekat sini dan cuba gunakan dia. Okay, sebab Midjourney ni sebenarnya, dia ada berbayar dan dia ada yang percuma. Jadi sekarang saya tunjuk dekat anda cara untuk nak hasilkan gambar secara percuma. Okey, jadi macam mana nak menghasilkan gambar anda sendiri? Kalau anda nak scroll ni kan, dia banyak tau, banyak sangat. Lepas sebab sekarang ni pun dah ada dekat 1 juta pengguna, tak silap saya, dekat 900,000 lebih. Okey, jadi kalau anda tengok dekat bawah sekali tu, dia ada macam message tu kan. Dia serupa macam anda nak buat chatting. Anda kena masukkan satu command. Okey, command dia anda buat /, tulis /, lepas tu tulis. Okey, kalau sebelum tulis tu kan, anda boleh nampak tau command-command yang ada dekat sini kan. Anda nak pilih command imagine ni. Anda boleh type imagine tu ataupun anda boleh tekan dekat dia. Okay, lepas tu, bila anda tekan imagine tu kan, dia tulis prompt dekat situ tau. Prompt tu adalah tempat yang mana anda nak hasilkan gambar tu. Okay, lagi sekali saya kena ulang dekat anda yang apa yang saya cerita sebelum ni. Sekarang ni dia hanya faham bahasa Inggeris, jadi anda kena tulis dalam bahasa Inggeris lah. Jadi katakanlah saya nak hasilkan satu gambar, apa saya fikir? Buah oren color merah, contohnya kan. So saya tulis dekat ni, red orange. Ni adalah mudah tau. Dia sebenarnya anda boleh buat macam-macam. Saya tunjukkan anda yang paling mudah. Jadi command dia nampak. Imagine. Lepas tu dalam bahagian prompt tu, anda tulis apa yang anda nak. Macam sekarang ni saya nak hasilkan satu gambar oren berwarna merah. Tekan enter. Ini adalah command yang paling simple. Betul anda nampak dekat bawah tu kan dia tengah duk buat. Dalam masa dia tengah duk buat anda punya kerja tu kan, dia pun duk buat kerja orang lain. Jadi duk berjalan berterusan. Jadi anda jangan terhilang lah mesej tu kan. Jadi anda kena tengok, kena cari balik macam ni. Ni dia. Untuk pendakwah teknologi. Dia kata red orange at pendakwah teknologi. Saya suruh buat. Lepas tu dekat situ anda nampak dia ada macam percentage dekat situ tau. Jadi percentage tu menunjukkan berapa peratus image tu tengah dihasilkan. Kalau dah sampai 100%, maksudnya selesai. Okay, jadi saya tunggu bagi dia habis dulu. Nampak? Dan kalau tak salah saya kan, dia ambil masa lebih kurang dalam 60 saat macam tu tau untuk nak hasilkan. Okay, jadi apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah apabila anda bagi dekat dia satu arahan, macam tadi saya kata red orange tu kan, Midjourney ni ataupun bot Midjourney ni dia akan hasilkan dekat anda 4 gambar. Okey, dia akan letak satu gambar tu dalam, orang kata apa, 4 keping gambar dalam satu gambar yang besar. Macam tu dia buat. Macam apa yang anda nampak sekarang ni lah. Okey, macam sekarang ni kan, dia dah habis. Dia dah habis, betul dia hilang ke bawah. Masa saya turun ke bawah tunjuk kat anda. Ni gambar saya. Okey, jadi bila anda tengok dekat sini nampak ada yang jadi macam saya tengok dekat situ kan, dia ada 4 gambar kan. Kalau saya klik kat dia sekarang ni, dia akan tunjuk kat saya gambar ni lah. Jadi gambar pertama yang belah kiri atas sekali, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Tu macam dia. Jadi kalau saya tengok dekat sini, gambar pertama tu macam tak betul sangat. Itu bukan gambar yang saya nak. Gambar kedua pun macam tak nampak. Gambar yang ketiga tu macam real. Orange yang berwarna color merah tu kan. Jadi saya nak benda tu tau. Okey, jadi kalau saya tekan dekat sini open original, maka dia akan tunjukkan dekat saya gambar tadi itulah. Jadi kalau anda nak gambar ni, boleh ambil. Jadi setiap kali anda suruh dia hasilkan satu gambar, dia akan hasilkan 4 varian daripada apa yang anda nak tu dalam satu gambar tu. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian. Okey, saya tutup yang ni. Lepas tu dekat bawah tu, anda boleh tengok dia ada macam beberapa butang tau. Macam U1, U2, U3, U4. Lepas tu V1, V2 sampai V4 kan. Lepas tu dia macam ada butang refresh. Okey, dia macam ni. Kalau katakanlah saya tak suka dengan apa yang dia bagi dekat saya ni. Macam 4 gambar ni saya rasa macam tak kena kan. Maka saya boleh suruh dia buat balik benda lain.
dengan arahan yang sama, red orange tu, anda nampak dia macam butang refresh kat tepi tu, anda tekan butang refresh tu. Okay, lepas tu anda tunggu sat. Dia akan try nak generate gambar baru untuk anda. Kena turun kat bawah sikit lah. Turun berjalan ni kan. Betul cari-cari. Ni nampak dia tengah duk hasilkan. Midjourney sekarang tengah duk buat. So 16%. Sekarang ni tengah duk berjalan kan. So kita tunggulah sekejap. Ambil masa sikit. Tapi saya rasa dalam 30 saat ni kira laju jugalah nak buat kerja macam ni. Dan apa yang paling bagus ni kan, anda tak payah nak install apa-apa, tak payah nak risau pasal apa, anda terus boleh pakai. Itu yang best. Okay. So tunggu sekejap. Sekarang 63%. Tapi saya tengok macam gambar dia. Kalau anda boleh klik tau gambar tu masa dia tengah duk render ni. Okay, jadi macam saya kata tadi kan, gambar ni semua dia bukan copy kat internet tau. Dia buat secara, orang kata apa, secara real time sekarang ni. Okay, jadi saya tengok versi yang kedua ni macam tak berapa kenal langsung lah. Okay, jadi saya tak suka langsung benda ni. Tak apa, anda nak cancel job pun boleh ataupun anda nak bagi dia jalan tu pun tak apa. Okay, so katakanlah tadi saya patah balik kepada gambar red orange tadi tu kan. Saya naik balik dekat atas, cari balik dekat sini. Mana gambar orange? Ni jumpa dah. Okay, so tadi saya dah tunjuk dekat anda button yang macam refresh tu kan. Maksudnya untuk nak buat benda yang baru. Okay, katakanlah saya suka gambar yang ketiga tu. Maksudnya gambar buah oren yang ada background colour kelabu sikit tu kan. Okay, saya nak fokus kepada gambar tu. Jadi kita boleh buat satu benda yang dipanggil kat sini sebagai upscaling. Contohnya yang nampak kan, U tu maksudnya upscale tau. U1 tu maksudnya gambar pertama. U2 gambar kedua. U3 tu adalah gambar ketiga. Buah oren tu dalam gambar ketiga. Saya tekan dekat U3 sekarang ni. Okay, bila saya tekan dekat U3 ni, maka saya kena turun cari message daripada bot tu dekat bawah sebab tadi dah naik atas kan. Turun sikit, cari mana yang, ni nampak dia kata kat sini, red orange upscaling. Ni by Pendakwa Teknologi, maksudnya saya yang suruh dia upscale. So maksud upscale tu adalah, saya akan suruh dia fokus kepada gambar buah oren tu. Kalau tadi dia punya resolution tu kecil, sekarang dia buat resolution tu besar sikit. Okay, macam sekarang ni tengah duk berjalan dalam 40%, saya boleh tekan kat gambar buah oren tu. Nampak? Ni gambar buah oren tu. Okay, tapi kita bagi dia selesai dulu. Tunggu sat sampai 54%. Jadi nampak, anda boleh buat bermacam-macam gambar. Dan kalau anda tengok kan, ramai orang duk buat macam-macam arahan dekat sini. Macam contohnya kalau saya tengok gambar yang bawah ni kan. Ada orang ni dia nak kata, apa ni, Jamie Martinez Art Station lah. Macam-macam lah. Ataupun gambar yang atas ni, ni gambar apa ni? Man in the Rooster Mask. Nampak? Macam-macam benda. Okay, ni 81%. Kita tunggu lah. Dan lagi satu gambar yang anda boleh hasilkan menggunakan Midjourney ni sebenarnya sangat-sangat best. Anda nampak gambar sekarang ni macam mudah tau. Untuk nak menghasilkan gambar-gambar yang best tu, anda kena gunakan command yang pelik-pelik. Tapi saya tunjuk gambar yang biasa dululah. Okay, tunggu sat, 99%. Depan, habis. Okay, bila dah habis, saya kena turun ke bawah lah. Kena cari mana gambar saya tadi. Inilah dia gambar, hilang buah oren. Okay, kalau sekarang saya tekan upscale ni, dia keluar gambar macam ni tau. Jadi anda ada option untuk nak upscale lagi ke paling besar. Jadi nak upscale ke paling besar tu, dia tulis kat sini, upscale to the max. Anda boleh tekan gambar upscale to the max tu. Lepas tu, tunggu lagi dia buat proses rendering tu. Anda turun dekat bawah. Anda tunggu nampak kat sini dia tulis, okay, upscaling mana gambar buah oren saya tadi. Ni dia kat sini. So, upscaling to the max. Jadi upscaling to the max ni biasanya bila anda tengok orang buat gambar tadi kan, lepas tu dia nak tengok dalam bentuk resolution yang paling tinggi, paling besar yang boleh buat, anda tekan butang upscaling ni. Tunggulah sat. Dan saya tengok, saya perasan kalau nak ikutkan dia punya documentation, dia kata semua tu ambil masa dalam 60 saat. Jadi seminit. Dan pada saya, okey lah. Dan yang paling penting, anda boleh buat secara percuma. Okay, cuma ada satu benda saya kena cerita kat sini. Kalau anda gunakan akaun yang percuma tu, dia akan ada had lah daripada berapa banyak gambar yang anda boleh hasilkan. Lagi saya tunjuk dekat anda macam mana nak register untuk kalau nak buat akaun berbayar kan. Okey, jadi sekarang 52%. Tunggu sekejap. Bagi dia habis sat. 63%. Dan dalam masa yang sama, kalau anda seronok-seronok tengok, anda boleh tengoklah gambar-gambar orang lain. Nampak macam dekat sini, ini adalah apa? Violoncello daripada apa ni? From Fire, Realistic, AK, Octane, macam-macam. Itu adalah dia punya command tau sebenarnya. Okay. Macam-macam benda. Dan macam kat sini nampak. Hyper Realistic Sweet Orange Cat with Blue Umbrella Under the Rain with White Clouds. Lepas tu, Midjourney menghasilkan gambar ni. Betul lah. Seekor kucing yang comel duduk bawah payung. Yang ada bawah bawah awan. Dahsyat.
Okey, berbalik kepada kita punya buah oren tadi. Mana buah oren saya? Kena saya cari. Ada lagi tak? Anda kena scroll macam ni lah sebab ramai sangat orang nak pakai. Anda kadang-kadang terhilang kan. Ni dia. Jadi buah oren saya dah selesai. Inilah dia. Buah oren pada keadaan resolution yang paling tinggi. Dan kalau anda tengok, gambar ni nampak macam gambar real tau. Nah, tu dia. Nampak tak? Senang tak cara nak buat gambar menggunakan Mid Journey? Sangat-sangat senang. Command dia sebaris saja. Bukan command pun, malah itu adalah arahan saja. Jadi sebab tu saya kata, anda tak payah tahu programming. Anda boleh buat terus dengan menggunakan bahasa manusia biasa. Okey, seterusnya. Kalau saya pergi balik kepada buah oren tadi, kalau saya nak tunjuk buah oren yang asal tadi tu jauh, okeylah tak apalah, saya turun ke bawah lah kan. Okey, jadi katakanlah kali ni saya nak buat benda lain. Cara nak buat gambar lagi sekali, saya buat /, lepas tu imagine. Lepas tu bila anda space, dia akan keluar. Kalau anda silap hijau, dia akan ni nampak imagine macam ni. Lepas tu dalam prompt tu kan. Jadi prompt tu kali ni katakanlah saya nak buat benda lain pula. Katakanlah saya nak suruh dia cari tentang satu Wi-Fi router yang berwarna color merah. Pelik kan? Mari kita cari. Red Wi-Fi router. Lepas tu sekarang ni saya boleh tunjuk dekat anda satu command-command yang lagi pelik. Contohnya saya boleh tulis katakanlah hyperrealistic. Contohnya macam tu. Dia command ni sebenarnya bahasa biasa tau. Maksudnya saya kata saya nak satu gambar yang hyperrealistic. Ini bukan command komputer. Lepas tu saya mungkin kata nak resolution tinggi macam 8K. Tapi dia tak boleh nak render 8K lah kan. Cuma dia ada beberapa command-command yang pelik lah. Macam yang anda boleh set daripada segi size, resolution gambar dan sebagainya. Okay, contohnya kat sini saya kata macam ni lah. Lepas tu yang saya tengok, saya tiru command kat atas ni. Dia kata dekat sini, dia ada hyperrealistic. Kalau tak silap saya. Okay, hyperrealistic saya letak detail. Saya try lah tulis detail. Okay, kita cuba. Tekan enter. Jadi Mid Journey ni kan, dia sebenarnya, dia orang kata apa, sangat bahaya daripada segi dia membawa ketagihan tau. Bila anda duduk main macam ni kan, anda seronok sebab anda boleh buat macam-macam. Okey, start. Mari saya cari balik command yang saya buat tadi. Daripada, ni, dia tengah duk buat sekarang. Dia kata Red Wi-Fi router hyperrealistic 8K detail daripada pendakwah teknologi. Jadi kita tengok, ada ke tidak Wi-Fi router yang berwarna merah yang dia berjaya hasilkan. Jadi mungkin anda teringin nak tahu, macam mana Mid Journey ni hasilkan gambar tu. Okay, jadi kalau nak ikutkan, kalau anda baca dia punya documentation, betul anda tengok apa video-video dia hasilkan, proses dia macam ni. Mid Journey ni dibuat supaya dia tengok ke semua gambar yang ada daripada merata sumber dalam muka bumi ni. Contohnya macam Google Image dan sebagainya. Lepas tu mereka buat algoritma untuk nak ajar dia benda-benda tu, nak ajar dia untuk nak memahami benda-benda tu dan macam-macam lagi. Dan daripada segi semua benda-benda tu semua, bila dia dah ada satu kata macam lebih kurang macam database lah macam tu, ataupun indexing daripada maklumat yang ada semua tu. Jadi bila kita beritahu dekat dia satu benda, contohnya macam saya kata tadi, Red Wi-Fi router, dia akan cuba faham apakah itu red. Warna merah tu warna apa? Tu satu. Lepas tu dia akan cuba fikir, router tu bentuk dia macam mana. Lepas tu dia akan tengok gambar-gambar router yang berwarna merah kalau ada. Daripada segi semua maklumat tu, maka bila dia rasa macam dia dah dapat idea, maka dia hasilkan satu gambar berdasarkan maklumat yang diberikan tu, mengikut arahan kita. Tu cara dia buat. Okay, mari saya cari. Kebetulan ni keluar gambar red pillow kan. Okay, mari saya tengok gambar lain. Mana dia? Dekat atas sikit. Dia turun sikit, cari di manakah red Wi-Fi router yang saya suruh dia buat tadi. Okay, dekat sini. Dahsyat. Okay. Untuk pengetahuan anda, Wi-Fi router ni saya rasa saya tak pernah nampak atau di muka bumi ni. Boleh jadi produk baru kalau anda nampak dahsyat kan. Okay, katakanlah saya tengok macam Wi-Fi router yang nombor 2 tu. Gambar yang kedua tu nampak macam satu Wi-Fi router. Bercolor merah, color kelabu sikit kan. Okay, jadi katakanlah saya nak suruh dia upscalekan gambar Wi-Fi router yang kedua. Okay, tadi kita dah buat upscale kan. Sebelum buat upscale tu, saya nak tunjuk dekat anda yang button VVV kat bawah tu. V tu maksud dia apa? V tu maksud dia variant. Okay, sekarang ni, setiap kali saya bagi satu arahan, dia menghasilkan 4 gambar. Betul tak? Macam ni 4 gambar dalam satu image yang besar dulu. Itu satu. Daripada 4 gambar tu, saya kena pilih gambar mana yang saya nak. So, kalau saya berpuas hati dengan satu gambar, saya boleh upscale gambar tu dan download. Itu satu. Katakanlah saya nak cari lagi 4 gambar lain ataupun variant gambar lain berdasarkan satu gambar yang saya suka dekat sini. Contohnya saya tengok tadi, router color merah yang nombor 2 ni. Jadi saya nampak kat bawah tu dia tulis V2 tu kan. Saya tekan dekat sini. Bila saya tekan V2 ni, maka Mid Journey ni dia akan hasilkan variant 4 lagi gambar berdasarkan gambar nombor 2 tu. Macam tu. Okay, lepas tu kita tunggulah. Kita turun kat bawah, tengok Mid Journey ni buat kerja. Cari dekat bawah ni.
Kita kena carilah dekat mana ni saya punya ni pendakwah teknologi ni. Sekarang 0%, 65%. Okey, nampak? Sekarang dia hasilkan 4 gambar yang lebih kurang macam gambar tadi yang saya suka tu. Okey, katakanlah saya dah suka dah gambar ni. Okey, 4-4 ni dah cantik. Saya nak pilih salah satu lah. Katakanlah saya suka gambar yang kedua tu. Nampak macam best kan? Okey, kemudian saya tekan dekat gambar yang kedua tu. Okey, mari kita cari balik gambar tadi. Sekali kita tu, ni yang tak syok dia. Okey, so bila kita dah suka gambar yang kedua, saya tekan dekat sini, U2. Maksudnya saya nak upscalekan gambar kedua tu. Saya tekan dekat sini dan bagi arahan kepada Midjourney untuk upscalekan gambar yang kedua. Dan kita kena turun dekat bawah tu dan cari kita punya kerja tadi. Okey, di manakah kerja saya? Ha, ni dia. So bot ni beritahu, dia kata tengah duk upscale gambar saya ni. Okey, 24%. Pelik kan? Jadi itulah, anda tengok dekat sini lah. Anda tak payah nak ada keupayaan melukis dan sebagainya. Anda tak payah nak reti menggunakan aplikasi-aplikasi pelik untuk nak hasilkan gambar-gambar menggunakan komputer ataupun image ni kan. Tak payah. Anda cuma kena tulis saja dan bagi tahu dekat dia. Ini adalah satu platform macam Midjourney. Macam contohnya yang platform DALL-E tu dikatakan lagi dahsyat. Boleh menghasilkan gambar-gambar yang lagi pelik. Jadi itulah saya kata, anda cuba register untuk dia punya waiting list tu. Mana tahu bila boleh cuba, kita try tengok. Kita buat perbandingan kan. Macam contohnya saya tengok dekat channel MKBHD, mereka ada tunjuk tau yang DALL-E tu. Memang dahsyat jugalah gambar yang dihasilkan. Okay, so 93%. Kita tunggu sekejap lagi. Job finish, selesai. See the result. Dan inilah result dia. Kalau saya tekan dekat sini, nampak? Inilah dia Wi-Fi router saya. Dan saya heran tau, macam mana dia tahu nak buat Wi-Fi router. Kebetulan saya memang suka Wi-Fi router yang tak ada antena-antena semua ni kan. Dia nampak macam sebiji Wi-Fi router sekutu macam tu kan. Oh, dahsyat. Dan anda boleh tengok ada macam-macam button dekat macam orang kata apa, LED indicator. Okay, katakanlah saya suka dengan yang itu, maka saya tekan upscale to the max. Dan upscale to the max ni adalah satu lagi arahan. Kita tunggulah sekejap. Upscale to the max, bagi dia jalan, tunggu set, turun bawah, tengok ada ke tidak kita punya arahan ni. Then nampak kat sini, dia tulis kat situ upscaling. Sekarang tunggulah berapa peratus berjalan. Anda sebenarnya kan boleh dapat bermacam-macam ilham tau dengan tengok apa yang orang lain buat dekat sini. Ada setengah, dan kadang-kadang saya tengok ada setengah yang kata apa, gambar yang dihasilkan tu memang menarik lah. Kadang-kadang ada benda tu yang pelik-pelik. Kadang-kadang kita heran macam mana orang boleh terfikir benda-benda macam tu. Okay, tunggu sekejap. Upscaling. Upscaling tu dengan bahasa mudahnya, kalau anda nak senang faham kan, dia akan menambahkan, orang kata apa, detail pada gambar tu supaya dia nampak lagi realistik. Salah satunya lah. Dia sebenarnya banyak lagi benda yang berlaku bila dia buat upscaling ni. Okay, tunggu start. Bagi dia habis 52%. Sikit lagi. Sambil-sambil tu mari saya tengok dekat atas ni. Nampak? Pearl does Moss Web Realistic. Dahsyat. Dan ini yang buat kita terfikir tau. Macam mana AI boleh faham cara untuk nak menghasilkan gambar-gambar macam ni. Dia dah seolah-olah macam dia ada keupayaan untuk berfikir kan. Okay, sikit lagi nak habis. Dah sampai 81%. Lepas tu dekat bawah ni pun kita nampak dekat sini, Inari Shrine. Menarik juga. Sebenarnya kan, untuk nak upscale dan nak cari variant kan, anda tak payah letak gambar anda saja. Macam contohnya kan, kat bawah ni saya suka yang katakanlah, okay, yang gambar ni lah, Inari Shrine ni, saya suka. Katakanlah saya nak upscale satu variant. Saya boleh tekan butang U3 tu untuk nak upscale gambar yang ketiga. Ataupun saya nak buat variant daripada gambar orang lain. Tak ada masalah. Ataupun saya nak hasilkan gambar-gambar lain. Saya boleh tekan macam butang refresh ni. Untuk nak hasilkan gambar lain, bertemakan apa yang dihasilkan sebelum ni. Memang boleh. Dahsyat tak? Okay, so sekarang saya turun ke bawah. Carilah gambar Wi-Fi router saya tu. Inilah cerita dia. Bila ramai sangat orang duk tulis kan. Jadi kita, ni dia. Terlepas. Ada kat sini. Kebetulan tadi saya tekan 2 kali kan. Jadi inilah dia gambar Wi-Fi router berwarna merah saya. Jadi nampak tak? Mudah saja untuk anda nak gunakan Midjourney ni bagi nak menghasilkan gambar mengikut imajinasi anda. Jadi sekarang ni saya tunjuk benda yang kata apa, mudah saja. Satu command yang kata apa, sangat simple dan straightforward. InsyaAllah lepas ni saya akan tunjuk kepada anda dalam episod seterusnya bagaimana untuk anda gunakan Midjourney ni untuk nak menghasilkan gambar-gambar yang lebih dahsyat dan lebih canggih. Itulah dia cara nak menggunakan Midjourney. Jadi itulah dia sedikit pengenalan tentang AI Image Generator ni.
Sebenarnya kan, topik tentang menggunakan AI bagi menghasilkan gambar ni adalah sangat luas. Apa yang saya tunjukkan dalam video ni adalah sebahagian kecil sahaja tau. Pada pendapat peribadi saya lah kan, teknologi ni dia sangat menarik dan dalam masa yang sama, sangat menakutkan. Cuba bayangkan kalau orang salah gunakan teknologi ni. Contohnya kan, kita selalu duk dengar tentang berita palsu ataupun fake news kan. Jadi sekarang ni, mereka boleh gunakan AI untuk nak hasilkan gambar bagi nak menjadikan berita palsu tu nampak lagi betul tau. Contohnya, saya boleh hasilkan gambar orang tengah duduk merusuh dekat tengah Kuala Lumpur tu. Boleh, nak buat macam-macam boleh. Malah saya boleh gunakan teknologi ni untuk nak hasilkan gambar orang juga tau. Contohnya katakanlah saya nak buat gambar Tun Dr. Mahathir tengah duduk makan kari pak pagi-pagi ke apa ke. Boleh buat macam-macam. Nah, dan saya tak payah nak jadi seorang artis yang dahsyat ke ataupun tak payah nak reti guna Photoshop semua benda tu. Tak payah. Hanya bagi arahan sahaja. Gambar terus keluar. Sebab itulah ada setengah platform seperti DALL-E tu kan, dia memperkenalkan sekatan dari nak menghasilkan imej-imej yang tak sesuai. Contohnya gambar-gambar yang berdasarkan gambar lucah ataupun gambar-gambar berasaskan muka-muka ahli politik yang terkenal ke ataupun muka artis semua tu, dia tak bagi. Lepas tu ada juga pihak yang mempersoalkan sama ada AI yang berupaya untuk nak menghasilkan seni ataupun gambar yang berseni ni kan, adakah benda ni semua dapat menggugat pelukis ataupun seniman? Kerana sekarang ni, komputer juga dikatakan boleh menghasilkan seni. Nah, ini adalah satu perbahasan yang sedang berlaku, orang kata apa, hebatlah sekarang ni kan. Dan saya juga secara peribadi kan terfikir tahu tentang impact teknologi ni. Contohnya kan, sebelum ni popular tentang teknologi NFT ataupun non-fungible token tu. Dan kita boleh tengok ramai orang yang cuba menggunakan NFT ni untuk nak menjual hasil seni mereka tu. Saya pernah mempersoalkan, di mana keunikan ataupun nilai sesuatu NFT itu sekiranya orang boleh gunakan komputer untuk nak menghasilkan 10,000 gambar NFT dengan kaedah programming. Jadi tak payah susah payah nak lukis tau. Lukis beberapa jenis saja, lepas tu hasilkan 10,000 varian. Itu pada waktu tu. Sekarang ni lagi teruk. Anda boleh menghasilkan berlambak-lambak gambar yang cantik dan juga unik tanpa perlu tahu apa-apa pun. Tak payah nak reti melukis, tak payah nak reti Photoshop, tak payah nak reti programming dan macam-macam ni. Tak payah buat apa. Cuma kena bagi arahan sahaja dekat komputer. Nak pakai telefon pun boleh. Terus gambar tu keluar. Anda cuma perlu tengok video ni dan anda boleh hasilkan bermacam gambar yang sempoi. Lepas tu dah boleh jual. Jadi mungkin kita boleh bincangkan perkara ini dalam episod-episod yang seterusnya lah. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Jadi sekiranya episod ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk nak like video ni dan juga subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.